أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaan yang diberikan. Pada malam yang mulia ini, kita diberikan peluang untuk dapat kita mengisi ruang waktu dan masa kita untuk kita berada dalam pengajian kuliah tadabbur bagi surah Luqman. Ya, kita dah cuti sepanjang Ramadan. Ya, kemudian Ramadan tu kita ada buat di 11 siang. Kita dah cuti sebulan Syawal lah. Ya, sebulan Syawal kita dah bercuti. Dan Alhamdulillah, atas rezeki daripada kurniaan Allah Ta'ala, kita dapat diberikan peluang untuk malam ini bagi kita menyambung kita punya kelas tadabbur bagi suratul Luqman. Baik, terima kasih kepada yang dapat memberi ruang waktu untuk hadir pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan sambung untuk malam ini bagi ayat yang ke-20 bagi ayat yang ke-20. Boleh buka ayat ke-20 pada muka surat 413. Baik, sama-sama kita baca masing-masing dan kita tengok renungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Sadaqallahul Azim. Kita tengok ayat per ayatnya. Untuk ayat ke-20, Allah Ta'ala menerangkan dengan mafhumnya. Tidakkah kamu, wahai manusia, memperhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah telah melimpahkan kepada kami nikmat-nikmatnya yang zahir dan juga yang batin. Dalam pada itu, ada di antara manusia orang yang suka membantah mengenai sifat-sifat Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan atau sebarang petunjuk, dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab Allah yang menerangi kebenaran. Baik, pada ayat yang ke-20 yang kita bacakan, di mana pada ayat ini Allah Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang tidak beriman ataupun menyeru kepada semua umat manusia, sama ada yang beriman ataupun yang tidak beriman, untuk mereka melihat kebesaran Allah, memerhatikan keagungan Allah, menyaksikan kekuasaan dan pentadbiran Allah pada penciptaan langit dan juga pada penciptaan bumi.
Kemudian Allah melanjutkan dengan menyuruh manusia agar mensyukuri di atas nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia. Baik, kalau kita lihat daripada ayat yang kita bacakan ini, yakni ayat yang ke-20. Ayat ke-20 ini Allah menerangkan pada kita sebelum ini, ayat 19, Allah Ta'ala ada bercerita tentang sifat orang-orang yang sombong dan orang-orang yang bertakabur. Punca orang menjadi manusia menjadi kufur. Punca kepada manusia ingkar. Dan manusia itu suka membantah perintah Allah dan Rasul dan melampaui batas, berpunca daripada sikap mereka yang sombong dan angkuh dan tidak mahu mengambil pengajaran dan juga tidak mahu bersyukur. Ini 3 sifat yang paling bahaya. Angkuh dan sombong, tidak suka mengambil peringatan dan pengajaran, dan yang ketiga adalah sikap yang tidak bersyukur. Pada ayat ke-20 ni, Allah menjelaskan apakah punca manusia menjadi sombong. Apakah sebab manusia itu tidak suka mengambil pengajaran dan peringatan. Dan apakah juga punca manusia itu tidak mahu mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama Allah sebut puncanya adalah kerana manusia itu hilang pergantungannya kepada Allah. Hilang keyakinannya kepada Allah. Sebab tu orang yang yakin pada Allah, orang yang sentiasa bergantung dan berpaut pada Allah adalah mereka yang sentiasa menjadikan hidup mereka ini membesarkan Allah, menyaksikan kebesaran Allah, memerhatikan kekuasaan Allah, dan mereka tidak lalai daripada hal-hal yang seperti itu. Jadi kat situ ini kita kena faham punca manusia menjadi sedemikian kenapa? Kerana mereka hilang keyakinan pada Allah dan mereka juga hilang pergantungan pada Allah. Mereka bergantung kepada makhluk. Mereka bergantung kepada dunia. Mereka bergantung kepada nafsu. Dan yang kedua, puncanya adalah kerana sikap mereka itu adalah apabila mereka lebih yakin kepada tipu daya syaitan, keinginan nafsu daripada janji-janji Allah dan Rasulnya. Ya. Baik, itu yang pertama yang kita nak kena faham daripada maksud firman Allah. Yang Allah menyatakan alam tarau. Kenapakah manusia tidak memerhatikan? Yang kedua, punca manusia ini menjadi sombong, tidak suka mengambil pengajaran, dan sikap manusia yang tidak bersyukur adalah yang keduanya berpunca daripada sikap yang juga Allah nyatakan pada ayat yang ke-20 ini, di mana mereka itu adalah golongan orang-orang selain daripada tidak bergantung pada Allah dan tidak yakin pada Allah, mereka adalah golongan orang-orang yang lalai, orang yang leka, orang yang alpa. Sebab itu dalam ayat Quran ini Allah menyebutkan perkataan tarau. Makna perkataan tarau itu adalah merujuk kepada apa? Merujuk kepada orang yang selalu berfikir, selalu mengambil pengajaran, selalu mengambil peringatan. Sebab tu kalau kita baca dalam Quran, banyak ayat-ayat yang Allah sebut afala tatafakkarun, afala tubsirun, afala tadhakkarun. Ya. Ini juga memberi maksud alam tarau. Kenapa manusia tidak berfikir? Jadi ayat ini juga Allah cerita kenapa punca manusia boleh jadi kufur. Kenapa manusia boleh jadi ingkar. Ya, dan sebagainya. Ia adalah berpunca daripada sikap manusia yang suka leka, lalai dan alpa kepada Allah
Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena berwaspada, kita kena berhati-hati daripada satu sifat yang dinamakan sebagai ghaflah. Ghaflah ni maknanya lalai. Kerana lalai ni dia boleh membawa kepada nisyan, lupa. Lupa pada janji Allah, lupa mensyukuri nikmat Allah, lupa mentaati Allah, lupa kepada hari akhirat. Yang kedua, kesan daripada lalai ini juga, dia boleh melahirkan sifat cinta dunia, tamak, ya, cinta dunia dan tamak. Dan dia boleh juga melahirkan sifat yang ketiga, al-istighna, yakni sifat yang merasakan kelebihan pada dirinya sehingga dia tidak lagi mau bergantung pada Allah. Seperti mana yang disebutkan di awal tadi, ya. Orang yang hilang pergantungan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil daripada ayat ni. Yang pengajaran pertama, Allah Taala cerita pada kita apa punca manusia ini menjadi sombong, angkuh, tidak mau mengambil pengajaran dan sebagainya. Kita dah sebut dah. Kerana mereka tak yakin, mereka tak bergantung, mereka itu adalah golongan orang yang lalai, ya. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil daripada renungan tadabbur kita daripada ayat yang ke-20 ini, Allah menyuruh orang-orang yang beriman. Ayat ini menceritakan sifat orang-orang yang ingin mendapat petunjuk Allah, yang ingin mendapat taufik daripada Allah, petunjuk daripada Allah. Mereka itu sentiasa menyaksikan, memerhatikan dan merasa takut dan bertambah iman mereka setiap kali mereka melihat kebesaran Allah dan kehebatan Allah. Kalau kita nak jaga iman kita, kita nak jaga hati kita, tidak ada jalan lain, salah satu daripada jalan untuk menguatkan iman di dalam jiwa, untuk membersihkan hati daripada kekotoran jiwa, kita kena banyak, pertama, membesarkan Allah dalam hidup kita. Yang kedua, cara nak membesarkan Allah, kita kena banyak melihat, menyaksikan, mengingati, mengambil iktibar dan pengajaran daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ini, para ulama kata kita boleh memperolehinya melalui beberapa perkara. Yang pertamanya, tanda kebesaran Allah itu melalui penciptaan Allah. Kita tengok macam mana Allah ciptakan awan. Ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, saya baca baru ni dalam satu kajian sains menyatakan kita tengok di langit bumi ni, awan ni nampak umpama kapas yang ringan. Rupa-rupanya saya terbaca dalam satu bacaan saya, satu awan ini beratnya boleh melebihi daripada berat 500 lebih kilogram untuk satu awan tu. Dia boleh lebih berat daripada itu. Bayangkan kalau Allah jadikan awan tu jatuh ke bumi ni, apa jadi dengan kita semua? Awan ni bukan kecil-kecil, besar-besar, banyak di ruang langit bumi ini. Jadi bila kita fikir tentang ciptaan Allah, iman kita akan bertambah, jiwa kita akan menjadi bersih kerana kita memikirkan keagungan dan kebesaran Allah pada penciptaannya. Yang kedua, untuk kita mendapatkan, mencetuskan kekuasaan Allah dan kebesaran Allah ni, yang keduanya adalah melalui, selain daripada penciptaan Allah, adalah melalui takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tentukan, apa yang Allah Ta'ala tetapkan, maka itu juga termasuk
daripada sesuatu yang dapat menambahkan lagi jiwa kita akan keimanan. Berapa banyak kita tengok apa yang Allah takdirkan dalam hidup kita ni, kalau kita renung, kita perhati, kita rasa kebesaran Allah dalam hidup kita. Kita akan rasa keagungan Allah dalam hidup kita dan pergantungan kita kepada Allah. Ya, kalau kita tengok macam mana Allah takdirkan kita lahir daripada keluarga miskin, daripada keluarga miskin Allah jadi kita dapat duduk di bandar, kita dapat beli rumah, kita boleh ada keluarga, kita boleh hidup senang. Kalau kita tengok takdir Allah atas apa yang telah kita lalui dalam hidup ini dan atas apa yang telah Allah tetapkan bagi kita dengan pelbagai ujian, pelbagai takdir, maka kita akan melihat bagaimana agungnya Allah, hebatnya Allah dalam merancang dan menyusun kehidupan kita. Yang ketiga, kita melihat kebesaran Allah, keagungan Allah itu, kehebatannya itu adalah pada syariatnya, pada agamanya. Macam mana indahnya agama Islam ini. Macam mana sempurnanya syariat Nabi Muhammad SAW ini. Di situ kita boleh nampak kehebatan Allah dan keagungan Allah. Bagaimana Allah memenangkan agamanya. Bagaimana Allah menguatkan agamanya. Membantu Rasulnya untuk memelihara agama ini. Dan yang keempat, kita melihat kebesaran dan keagungan Allah itu adalah melalui kitabnya dan ilmunya. Jadi melalui kitab Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, daripada hadis Nabi SAW, maka ini juga termasuk daripada perkara yang kita dapat menambahkan lagi rasa kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan kita. Baik. Kemudiannya, ulama mengata lagi, kita juga boleh melihat kebesaran dan keagungan Allah itu melalui mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya dan kepada hamba-hambanya yang saleh. Yakni karamah, kemuliaan, karamah yang Allah beri kepada hamba-hambanya yang saleh. Baik. Kemudian kita tengok pengajaran yang ketiga daripada tadabbur kita ayat ke-20 ini. Iaitu bagaimana Allah Ta'ala menyuruh kita supaya kita mensyukuri, kewajipan kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Kerana sifat syukur boleh membawa kepada iman. Sifat syukur boleh membawa kepada taqwa. Sifat syukur boleh membawa kepada taat. Sebab itu, seseorang itu tidak dikatakan dia beriman, melainkan dia kena bersyukur. Dan tidak boleh dikatakan dia orang yang bertakwa, melainkan dia bersyukur. Demikian tidak boleh dikatakan ia sebagai seorang yang seorang yang taat, melainkan dia bersyukur. Ya. Sebab tu orang yang percaya Allah sebagai Tuhan, dia adalah hamba yang bersyukur. Dan mereka yang taat pada perintah Tuhan, mereka adalah hamba yang bersyukur. Jadi syarat dia adalah syukur. Apakah makna syukur? Para ulama mengatakan syukur ini dia boleh dirumuskan dengan 4 makna. Kesimpulan, 4 kesimpulan makna. Ya. 4 kesimpulan makna. Baik. Yang pertama, syukur ini maknanya adalah redha. Nak kata kita bersyukur ke tidak, kena tengok 4 perkara ini. Pertama, redha. Redha dengan apa yang Allah Ta'ala beri dan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Yang kedua, syukur itu maknanya adalah ikrar, percaya, yakini. Ya.
iaitu kita meyakini dan mempercayai Allah hanya senyalah yang memberi nikmat itu kepada kita, dan kepadanya lah kita meminta dan bergantung. Yang ketiga, makna syukur itu adalah taat dan patuh. Apa yang kita dapat daripada nikmat itu, kita perlu membuktikan ketaatan kita kepada Tuhan yang memberi. Bakti kita kepada Tuhan yang telah berbakti. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat, syukur itu adalah maknanya sabar. Maknanya sabar. Iaitu kita sabar agar tidak menggunakan nikmat yang diberikan itu untuk menyalahi dan menyelisihi dan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang kita kena fahami daripada 4 sifat yang melambangkan kepada syukur. Ya, 4 perkara yang melambangkan kepada syukur. Dan ulama pecahkanlah, syukur tu ada dengan hati, ada dengan lisan, dan ada dengan perbuatan. Syukur dengan hati kita sebut tadi tu, redha dan yakin. Syukur dengan lisan, kita ingat Allah, kita tak lupa padanya, kita selalu menyebut namanya. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan, iaitu adalah dengan kita berbakti dan kita bersabar agar tidak melakukan perkara yang dilarang olehnya. Baik. Adapun pada ayat ke-20 ini, Allah menyuruh kita bersyukur dengan nikmat yang paling penting yang Allah bagi dalam hidup kita. Kerana apabila manusia tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang zahir dan nikmat batin ini, Allah suruh kita bersyukur dengan 2 nikmat pada ayat ke-20 ni. Nikmat yang zahir dan juga nikmat yang batin. Ya, 2 nikmat ni. Apakah nikmat zahir itu? Dan apakah pula nikmat batin itu? Adapun nikmat yang zahir, ulama mengatakan nikmat Allah berikan Islam, agama Islam pada kita. Nikmat Allah berikan Quran, kitab Allah. Nikmat Allah berikan Rasul. Allah pilih Rasul yang terbaik untuk kita sebagai Rasul khusus untuk kita, umat yang berada di akhir zaman, sebagai Rasul yang terbaik, Rasul yang paling penyayang. Yang Allah kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan kemudian Allah Ta'ala berikan apa lagi? Nikmat apa lagi? Allah beri kepada kita nikmat. Ini kita bawa cerita yang zahir. Nikmat yang zahir lagi, Allah bagi rezeki. Tak kiralah rezeki sihat, rezeki anak, rezeki pendapatan, rezeki keluarga, rezeki keamanan. Kemudian Allah berikan nikmat yang zahir lagi adalah kesempurnaan kejadian dan rupa paras. Allah jadikan rupa paras kita yang elok, yang sempurna, ya, dan sebagainya. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya kita wajib untuk mensyukuri nikmat yang zahir. Berapa ramai orang yang tidak mensyukuri dia lahir dalam agama Islam. Sedangkan ramai orang mencari agama, merantau mencari agama untuk memeluk agama Islam. Bagaimana ramai yang tidak mensyukuri nikmat zahir Al-Quran yang Allah bagi. Ya, ditinggalkan, tidak dibaca. Kalau dibaca pun tidak difahami, tidak dipelajari, tidak diambil pengajaran dan faedah daripadanya. Ya. Baik, kemudian dalam masa yang sama Allah menyebutkan tentang nikmat Allah berikan Rasul. Allah anugerahkan Rasul pada kita. Yang mana Rasul itu Allah jadikan ia sebagai sebaik-baik ikutan untuk kita. Jadi rugilah apabila Allah dah berikan pada kita sebaik-baik ikutan,
Ini baginda Nabi Muhammad SAW, kita mengambil sunnah dan ajaran selain baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah bagi nikmat rezeki. Ramai orang yang tak syukur dengan rezeki yang Allah bagi. Tak rasa cukup. Ya, mencari yang sebaliknya, yang haram. Baik, kemudian apa pula nikmat yang batin? Yang kita kena syukuri juga. Nikmat yang batin adalah nikmat yakin dan membenarkan keimanan. Bukan sekadar kita percaya, tapi kita membenarkan apa yang kita percaya. Itu nikmat batin yang Allah bagi kat kita yang kita kena bersyukur. Contoh, Allah bagi kita masa semayang, kita yakin semayang kita ni kita dapat pahala. Itu nikmat. Bila Allah bagi kita yakin, kita buat amalan ni sebab nakkan janji syurga Allah. Itu nikmat. Ya, kita yakin kita nakkan keampunan Allah. Kita yakin kita nakkan rahmat dan kasih sayang Allah. Ini semua nikmat. Yang bahayanya, kalau kita tak syukuri nikmat batin ni, Allah jadikan bila kita semayang, kita buat ibadat, Allah buang rasa yakin kita pada pahala, syurga, ampun, redha Allah. Kita lebih kepada nak orang puji, nak riak, nak ujub, nak sum'ah, nak takabur. Yang ni bahaya. Kalau dah sampai peringkat begitu, maknanya kita dah tergolong di kalangan golongan orang-orang yang gagal mensyukuri nikmat batin. Yang kedua, nikmat batin itu apa dia? Iaitu nikmat hidayah. Nikmat Allah berikan hidayah. Allah berikan petunjuk. Kita kena syukur. Bagaimana setiap hari, malam ini pun, kita dapat hadir dalam pengajian ini pun, hidayah daripada Allah. Kita kena bersyukur. Kita malam ini boleh semayang, hidayah daripada Allah. Kalau bukan kerana hidayah Allah, ulama kata tidak ada satu kebaikan pun mampu untuk kita laksanakan. Mampu untuk kita kerjakan. Dan tanpa hidayah Allah, tidak ada satu dosa pun yang mampu untuk kita tinggalkan. Yang mampu untuk kita jauhkan. Sebab tu kita kena syukur atas nikmat hidayah yang Allah bagi kepada kita. Kalau bukan kerana hidayah itu, mungkin dosa yang telah kita pernah buat, sampai sekarang kita belum mampu meninggalkannya. Kalau bukan kerana nikmat hidayah Allah, mungkin kita belum boleh baca Quran hari ini. Kalau bukan kerana hidayah Allah, barangkali kita belum mampu pada saat ini untuk kita berbuat amal saleh, mendapat ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Sebab itu, Nabi SAW mengajarkan kepada kita antara doa yang jangan ditinggalkan. Kerana ada beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu an, tak silap saya Urwah bin Mas'ud, apabila dia minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ajarilah kepada aku akan satu doa. Apabila aku berjauhan denganmu ya Rasulullah, tidaklah aku bimbang kerana aku khawatir aku berjauhan daripada petunjukmu. Yani jauh daripada petunjuk Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat Urwah ini supaya ia tidak meninggalkan membaca doa, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Boleh ikut saya sama-sama. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Yang bermaksud, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, daku memohon kepadamu. Allahumma inni, sesungguhnya aku memohon kepadamu. As'aluka tu memohon, ya. Sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda, yakni petunjuk daripadamu ya Allah.
wassadad, dan juga ketetapan di atas petunjuk. Ketetapan di atas petunjuk. Jadi Nabi ajar kita minta dua. Petunjuk dan dapat kekal di atas petunjuk. Saya ada masukkan dalam ruangan chat doa tadi, cuma baris saya tak boleh nak bubuh ya. Saya tak dapat nak masukkan baris. Nanti kemudianlah ya. Baik. Kemudian kita nak lanjutkan apa lagi nikmat yang batin lagi, iaitu bila Allah anugerahkan pada kita ikhlas. Ikhlas dalam mengerjakan amal. Tak semua orang yang beramal tu Tuhan terima amalan mereka. Berapa banyak ulama kata amal yang saleh ditolak di hari akhirat. Berapa banyak amal yang saleh tak ditimbang di atas neraca timbangan di hari akhirat. Hanya saja kerana kebanyakan orang yang mengerjakan amal saleh itu mereka tidak ikhlas. Ini menunjukkan pada kita bahayanya sifat tidak ikhlas ini. Ya, ia merupakan satu musibah. Sebab tu dalam kita nak buat amal soleh, kalau kita nak tahu, ulama kata tanda-tanda amal soleh kita ini diterima oleh Allah ataupun tidak, ya. Sekejap ya. Baik. Diterima ataupun tidak, ya. Maka lihatlah apakah amalan ibadahmu itu ikhlas. Kalau Allah Ta'ala sayang kita, Allah akan jadikan amalan kita tu ikhlas. Ya, agar kita mengerjakannya dalam keadaan yang penuh ikhlas. Ini satu perkara yang sangat penting. Ya. Sebab itu di sana Saidina Umar, ya, ada riwayat daripada Saidina Umar radhiyallahu an, ya. Ya. Okey, kita sambung balik. Kita ada gangguan sikit. Iaitu Sayyidina Umar mengajar kita akan satu doa. Allahumma ja'al amali kullahu salihah wa la taj'alhu liwajhika khalisa. Ya. Wa la taj'al li ghair wa la taj'alhu ijab. Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi ghairak. Boleh ikut saya, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku meminta kepadamu, jadikanlah seluruh amalanku ini adalah amal yang saleh. Dan ya Allah, jadikanlah semua amal yang saleh itu pula amalan yang ikhlas. Dan janganlah engkau jadikan ya Allah pada amalan itu adanya yang aku kerjakan tujuan selain daripadamu. Tujuan selain daripadamu. Jadi ini penting ya untuk kita meminta agar kita menjadi hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita menjadi hamba yang ikhlas? Di sana para ulama ada menyarankan kepada kita beberapa perkara untuk membantu kita mencapai ikhlas. Yang pertama, didiklah diri kita memperbanyakkan berbuat amalan
sunat secara tersembunyi. Atau kita namakan sebagai banyakkanlah ibadah rahsia. Ya, banyakkanlah berbuat ibadah yang rahsia. Maknanya bukanlah ibadah yang kita zahir-zahirkan. Kemudian bagaimana lagi nak ikhlas? Kita kena banyak muhasabah. Cek balik macam mana amalan kita, ibadah kita, khusyuk kita, penghayatan kita, pemahaman kita, ya. Kemudian nak jadikan amalan kita ikhlas juga adalah banyakkan kita meletakkan harapan kepada redha Allah melebihi segalanya. Kerana orang yang ikhlas tu, dia menjadikan keutamaan bukan pahala tu, bukan syurga tu semata-mata, tetapi redha Allah tu. Selagi mana kita tak berjaya menjadikan redha Allah sebagai segala-galanya, maka selama itulah kita belum berjaya untuk mencapai darjat ikhlas yang tertinggi. Ya. Baik. Kemudiannya, nak jadikan amalan kita ini ikhlas juga adalah kita sentiasa menganggapi amalan yang kita buat ini sama sekali tidak dapat membalas atas apa yang telah Allah kurniakan dan anugerahkan kepada diri kita. Baik. Kemudian pengajaran yang seterusnya yang boleh kita ambil daripada ayat ke-20 ini adalah Allah menerangkan bagaimana sifat manusia itu, Allah menerangkan bagaimana sifat manusia itu yang suka membantah dan juga mengingkari sifat Allah sebagai Tuhan dan mengingkari nikmat Allah dan mengingkari agama Allah. Maknanya dekat sini ayat 20 ini menerangkan setiap zaman manusia ini akan wujud dalam 3 golongan. Akan wujud manusia dalam 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang akan mengkufuri sifat Allah. Apa makna sifat Allah? Dia kata Allah ini memiliki sifat seperti sifat manusia. Allah ataupun dia bagi kepada makhluk sifat yang sama seperti sifat Allah. Seperti mana mereka kata berhala ni pun boleh tahu macam mana Allah tahu, dan boleh berkuasa seperti mana Allah berkuasa dan sebagainya. Ini sangat bahaya. Setiap zaman mesti ada orang yang mengkufuri akan sifat Allah atau menjadikan manusia bersifat seperti sifat Tuhan. Yang kedua, akan adanya manusia yang akan membantah dan akan kufur pada nikmat Allah. Dia percaya Allah tapi dia kufur pada nikmat Allah. Sebab tu Allah kata dalam Quran, wa qalilun min ibadi asyakur. Sangat-sangat sedikit di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku, kata Allah. Yang ketiga, setiap zaman akan ada di kalangan manusia yang akan menentang agama Allah. Yang akan menentang petunjuk Rasul. Ajaran Allah dan Rasul akan ada. Maka ini adalah musibah-musibah yang berlaku pada manusia. Apa yang menyebabkan manusia bersikap seperti itu? Kerana mereka ada 4 sifat yang perlu dijauhi. Kalau 4 sifat ni ada pada manusia, manusia akan mengkufuri sifat Allah, mengkufuri nikmat Allah, mengkufuri agama Allah. Bila lengkap 3 kekufuran ini, maka manusia yang seperti ini terhalang daripada mendapat petunjuk. Ya, terhalang daripada mendapat petunjuk. Ya. Baik. Pengajaran terakhir yang ke-20 yang kita boleh ambil
larangan berkata dan bercakap tentang Allah dan agamanya tanpa ilmu. Sebab itu di hujung ayat 20 Allah kata, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin. Dan sebahagian manusia yang berbantah-bantah terhadap Allah, Rasulnya, agama Allah dalam keadaan tanpa ilmu. Mereka bercakap tentang Allah tanpa ilmu. Mereka bercakap tentang Rasulullah tanpa ilmu. Mereka bercakap tentang kitab Allah tanpa ilmu. Ini sangat bahaya. Sebab itu, Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, perosak agama itu ada 5 golongan. Ingat ya, 5 golongan yang merosakkan agama. Ya, kalau selama mana 5 golongan ini ada, selama itu agama Islam ni akan rosak. Dan tak semestinya agama Islam ni dirosakkan oleh pihak musuh. Tapi kadang-kala yang merosakkan agama Islam ini adalah orang Islam sendiri. Perhatikan 5 golongan ini. Pertama, kata beliau, yang merosakkan agama ini adalah orang-orang yang jahil, yang bercakap seperti orang yang berilmu. Maknanya akan muncul banyak orang jahil yang tak ada ilmu, tapi mereka bercakap tentang agama Allah. Cakap tentang hukum hakam. Bercakap tentang sifat Allah. Bercakap tentang memberi tafsir terhadap kitab-kitab Allah. Ini sangat bahaya. Ya, ini sangat bahaya. Yang kedua, akan munculnya golongan-golongan pelampau. Ini juga merosakkan agama. Golongan dia nakkan agama tapi dia melampau. Tahrif al-ghalin. Melampau tu sampai dia jadikan agama ini terlalu ekstrim, terlalu rigid. Sehingga kan dia boleh mengkafirkan orang, dia boleh menghalalkan darah orang, dan dia boleh memurtadkan orang lain. Ini pun boleh menjadi rosak kepada agama Islam. Dia boleh bunuh orang sesuka hati. Yang ketiga, yang merosakkan agama ini, kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, adalah merupakan ulama atau orang berilmu yang tidak jujur dengan ilmunya, atau yang tidak beramal dengan ilmunya. Dia orang alim, banyak ilmu, tapi dia tak buat pun apa yang dia tahu. Ini yang Allah cela dalam Quran. Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum. Apakah kamu menyuruh manusia berbuat baik, tapi kamu melupakan untuk berbuat baik bagi diri kamu sendiri. Ya, kamu lupa untuk berbuat baik bagi diri kamu sendiri. Baik. Itu yang keberapa tadi saya tak ingat. Yang keseterusnya, antara orang yang merosakkan agama itu yang disebutkan oleh beliau adalah merupakan golongan al-mubtilin. Golongan orang yang terlalu longgar sehingga terkeluar ia daripada agama. Boleh menyebabkan dia terkeluar daripada agama. Ini pun bahaya. Ya? Iaitu terlalu longgar. Oh, yang ni kita kena ini dan sebagainya. Yang ni tak wajar dah, ini dah tak relevan dah dan sebagainya. Maka ia juga boleh menyebabkan longgar pada agama. Dan yang terakhir yang disebutkan adalah pemimpin yang fasik dan zalim. Apabila adanya pemimpin, contoh-contoh bagi masyarakat, contoh bagi keluarga, tapi mereka sendiri adalah orang yang fasik, buat maksiat, buat zalim, sedangkan mereka ni orang yang ada pengaruh,
orang yang ada pengikut yang ramai, maka ini juga boleh merosakkan agama. Ya, baik. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Yang bermaksud, apa maksudnya? Dan apabila kami utuskan Rasul dan Rasul itu berkata kepada manusia, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab dengan sombong dan angkuh, tidak. Bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati daripada datuk nenek moyang kami. Patutkah mereka mengikut nenek moyang mereka sekalipun syaitan mengajak mereka itu melakukan perbuatan yang menjerumuskan mereka kepada api neraka Allah yang menjulang-julang apinya. Okay, ayat ini Allah menerangkan kepada kita bagaimana sikap kedegilan manusia. Tadi angkuh, sombong. Ini kedegilan manusia. Apabila Rasulullah SAW diutuskan mengajak mereka kepada apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah cintai, dan apa yang membawa kepada redha Allah dan syurga dan keampunan dan rahmatnya. Lalu mereka kata, kami takkan buat apa yang Tuhan dan Rasul suruh jika perkara itu tidak disuruh oleh nenek moyang kami, atau jika perkara itu tidak disuruh oleh pemimpin-pemimpin kami. Ini sangat bahaya. Sifat ketaksuban, sifat fanatik kita kepada pemimpin, kepada ketua kita, kepada nenek moyang kita, kepada adat kita, sekalipun ia bercanggah dengan nyata dan terang akan perintah Allah dan Rasul, pun mereka tak nak tinggalkan. Mereka bahkan tinggalkan perintah Allah dan Rasul dan mereka mengikut ajaran nenek moyang mereka dan mereka mengikut contoh-contoh ketua-ketua dan pemimpin mereka dan mereka meninggalkan ikutan Nabi SAW. Ini sangat bahaya. Maka pengajaran yang boleh kita ambil pada ayat 21 ni, yang pertama, larangan menjadikan atau mengambil petunjuk selain daripada Allah dan Rasul. Ini pengajaran yang sangat penting. Dalam hidup kita ni, tidak ada yang lebih agung daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Jangan mengagungkan selain daripada dua perkara ini. Ya, kerana kata-kata ulama pun datang daripada Quran dan sunnah. Ijma' pun datang daripada Quran dan sunnah. Namun, kita tidak boleh mengagungkan satu benda yang lebih tinggi atau setak kita sama tarakan ia dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Baik adat resam kita ke, baik kata orang tua ke, baik kepercayaan ke, dan perkara apa saja, kita tak boleh samakan ia atau lebihkan ia daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Tak boleh. Kerana itu, kita kena sentiasa mengambil petunjuk daripada agama Islam. Tidak ada agama melainkan Islam. Yang kedua, tidak ada kitab yang kita kena jadikan dia sebagai petunjuk melainkan Quran. Yang ketiga, tadi yang kedua, yang ketiga, tidak ada contoh tauladan yang lebih baik daripada sunnah Nabi SAW. Ikutan kita yang terbaik. Dan yang keempat, iaitu kita ambillah contoh juga daripada para salihin,
dan para orang-orang yang beriman, yang bertakwa dan orang yang saleh. So ingat, agama Islam, kitab Quran, kemudian ikutan sunnah, dan yang keempat menjadikan teman dan sahabat di kalangan orang-orang yang soleh. Baik. Okay, saya rasa sekadar itu untuk perkongsian kita pada malam ini. Terima kasih pada semua yang hadir. InsyaAllah kita akan sambung semula sambungan tadabbur kita bagi surah Luqman ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Sama. Ada soalan ke? Benda ni dia lambat. Itu. Okey, baik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, minggu depan waktu yang sama, hari yang sama. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.